Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，早安！ Mari kita siapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, kita masuk dalam doa. 我们预备心来领受主的真理，我们进入祷告。 Tuhan, inilah setiap hati kami yang rindu dan haus akan firman-Mu. Biarlah pada siang hari ini kami boleh datang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyelidiki firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan. Pakailah kedua hamba-Mu ini untuk menyatakan firman-Mu dalam penguraiannya maupun diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Tuhan menolong ya Bapa. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 6. 我们打开箴言第2章第1到第6节。 Tema firman Tuhan pagi ini atau siang hari ini agak jarang dikhotbahkan ya. 今天的讲题比较少，我们听在讲堂里。 Yang bahasa Indonesia kita memperhatikan ayat 3 sampai 6. Ya, jikalau aku berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta benda, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, kita hidup di era modern menuju postmodern ini. 我们活在现代，还要进入后现代时代。 Ada berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sekeliling kita, bukan? 我们每天看见新的技术、科技的发展， Dan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan canggih yang kita rasakan. 科技更加进步。 Kita bisa melihat bahwa perubahan begitu cepat, ada percepatan terjadi di zaman ini. 我们看见一直在不断的改变、更新技术。 Ini alat-alat yang kita gunakan dulu, sekarang tidak lagi. 这是以前我们所用过的，现在我们已经把它抛弃了。 Ya, ada mesin tik, radio, tip, ya Kodak dan sebagainya. 收音机、打字机，这一切我们不再用了。 Sekarang zaman ini berubah menjadi begitu digital dan virtual. 现在我们看是数字化，还有模拟化。 Dan akhir-akhir ini kita dapat berita bahwa di China juga sudah bisa membuat matahari. 我们也有看到新闻，在中国大陆已经有人造太阳。 Jadi Bapak Saudara, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, 在这个科技发达的时代， bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dan apa yang dikatakan dalam Alkitab? 身为基督徒，我们如何来面对？圣经又如何教导我们？ Satu bahaya terbesar ketika ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin maju, 当这个科技在发达之中有一个危机， berkembang begitu pesat, terlihat diagung-agungkan, 我们太过崇仰这个科技， seolah-olah bisa menggantikan yang namanya agama ataupun Tuhan. 似乎科技的发展可以替代宗教。 Kita lihat satu pembahasan video berikut ini. 我们看这个视频， Boleh tolong ditampilkan. Amsal berkata bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Dan sekarang kita berada di zaman yang sangat canggih. Seperti tertulis dalam Alkitab, pengetahuan semakin lama semakin bertambah. Bahkan sekarang muncul sains dan teknologi yang dianggap akan melampaui dan menggantikan manusia, atau bahkan mungkin menguasai manusia. Teknologi Hal ini menggantikan manusia. tentu bertolak belakang dengan perintah Allah untuk menaklukkan bumi. Ketakutan semakin nyata sejak munculnya kecerdasan buatan. Padahal saat ini saja, sebagian besar orang sudah sangat tergantung, bahkan kecanduan pada gadget, entah karena game online, judi, bahkan juga sosial media. Ditambah lagi, sekarang muncul AI yang dapat membuat sesuatu yang di luar akal manusia, seperti membuat lukisan dari kata, membuat wajah tiruan, artikel, sampai skripsi. Bukan hanya tulisan, tapi juga ilustrasi, animasi, video, filter, dan juga suara manusia. Padahal manusia membutuhkan waktu dan pikiran yang menguras tenaga hanya untuk bisa menghasilkan karya yang seperti AI. Apalagi efek pandemi menyebabkan banyak perusahaan berlomba membuat AI tercanggih, sehingga banyak bermunculan AI dengan kemampuan yang sangat menakjubkan.
Tapi kita perlu tahu, tidak semua AI memiliki kemampuan yang baik, karena kemampuan AI tergantung dari seberapa besar database yang dia miliki dan seberapa baik algoritma AI. Cara kerja AI pada umumnya, pertama adalah mendeteksi perintah yang diberikan, menganalisa pertanyaan, lalu mencocokkan dengan database yang dia miliki. Artinya, semakin besar database dan semakin baik algoritma yang digunakan, kemampuan AI menyelesaikan masalah melampaui manusia. Sehingga banyak yang mengkhawatirkan AI akan menguasai dunia suatu saat nanti. Bukan hanya itu saja, sekarang telah muncul dan dikembangkan superkomputer yang menerapkan prinsip mekanika kuantum. Dengan prinsip qubit atau disebut superposisi, superkomputer dapat memecahkan persoalan matematika yang tak bisa dipecahkan komputer biasa. Dalam hitungan menit, superkomputer dapat menyelesaikannya. Dengan begitu, superkomputer dapat mengolah data sebanyak-banyaknya dari seluruh penjuru bumi tanpa takut lagging. Ditambah lagi, jaringan 6G sebentar lagi akan muncul menggantikan jaringan 5G. Dengan jaringan 6G, superkomputer dan AI akan mampu mendapatkan data dimanapun dan sebanyak apapun secara real time. Jika AI, superkomputer, dan jaringan 6G dikombinasikan, terutama oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bisa jadi AI memiliki kemampuan yang mendekati Allah. AI dapat mengetahui semua jejak perjalanan, transaksi keuangan, catatan kesehatan, sampai tahu persis lokasi kita berada saat ini. Benar-benar seperti Allah yang maha hadir, maha tahu, bahkan maha kuasa. Jika manusia tidak bertobat, bisa jadi manusia mengulang masa lalu dengan membuat Allah ciptaan mereka sendiri atau berhala. Bukankah dari dahulu iblis selalu berusaha menjauhkan manusia dari Allah? Saudara, kita perhatikan bahwa kemajuan teknologi seperti AI, kuantum, dan kecepatan internet saat ini 我们看见科技的发达，有人工智能，有这个量子技术，还有这个网络的速度。 6G ya, 5G 6G ada juga cepat, apalagi 6G. 我们现在有4G、5G 更快，6G 更加快。 Kemajuan-kemajuan itu disinyalir, itu bisa diberhalakan dan bisa seolah-olah ilmu pengetahuan itu menggantikan Tuhan. Ini yang memerlukan bahayanya. 这个科技的发展似乎会替代人类的宗教，直到我们崇洋技术。 Nanti akan muncul penemuan baru, kecanggihan teknologi yang semakin maju, 这个科技越来越发达， dan manusia berpikir inilah pencapaian tertinggi bagi manusia. 人类会自想这是人类的最巅峰。 Membangun satu peradaban yang maju, yang baru. 我们创造新一个文明。 Saudara, jika tidak disikapi dengan baik, 如果我们没有对的心态来面对， benar yang dikatakan tadi bahwa manusia akan coba menggantikan Tuhan dalam hidupnya. 如同刚才的视频告诉我们，似乎人要把技术替代上帝。 Seperti tulisan daripada seorang yang bernama Timothy Keller. 还有Timothy Keller 牧师这样说， Dia katakan di masyarakat barat 在西方社会里， itu sudah melihat agama itu sudah layu, sudah kurang dipedulikan. 他们好像把宗教看了已经落伍萎缩，没有什么味道了。 Karena apa? Karena ada sains, ilmu pengetahuan yang bisa menjawab semuanya. 他们觉得科学的发达可以来给我们生活很多的答案了。 Dibandingkan apa yang ditemukan dalam Alkitab tentang Allah. 比起我们从圣经里找答案或者向上帝祈求， Jadi Bapak Saudara, kita harus berhati-hati dengan hal ini. 我们必须谨慎。 Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu seperti pedang bermata dua. 科技和这个科技的发达是两面的刀。 Satu sisi adalah baik, itu adalah berkat Tuhan seperti yang mau kita bicarakan hari ini. 一方面给我们祝福，如同我们今天要思想的； Tapi satu sisi bisa menjerat manusia jatuh di dalam dosa. 另一方面会把我们陷入罪里。 Di mitologi Yunani 在希腊童话里 ada yang namanya Narcissus dan Perseus. 有两个就是 Narcissus 和 Perseus。 Ya, kata narsis itu diambil dari Narcissus ini. Narcissus 自恋就是用这个 Narcissus 的
神话里的名。 Suatu hari Narcissus menemukan sebuah kolam yang memancarkan wajahnya, yang memantulkan wajahnya. 那是有一天到这个河边，他看见他自己的影子。 Di dalam mitologi dikatakan dia mati di kolam itu karena hanya melihat wajahnya terus, mengagumi wajahnya. 因为他太羡慕在水池里反映出他的脸孔，他爱慕爱恋他，所以他死在那个水池里。 Sedangkan Perseus adalah mitologi bagaimana seorang yang mengalahkan Medusa. 这个贝蒂斯他是一个打败另一个神话里的梅杜莎， Kita tahu siapa yang melihat Medusa akan menjadi patung. 因为希腊文化里说，当每个人见到梅杜莎，他会变成这个偶像。 Perseus menemukan sebuah perisai yang bisa menahan pandangan terhadap Medusa. 这个贝蒂斯找到了一把斧子，可以打败梅杜莎。 Baik saudara, kita lihat antara Narcissus dan Perseus, 我们看见纳西斯跟贝蒂斯， kita bisa melihat mereka memanfaatkan yang ketamakan ilmu pengetahuan teknologi dengan baik. 他们利用了科资，善用了这些科资。 Narcissus dia melihat wajahnya sendiri mati karena apa yang ditemukannya. 那些是他从水里所反映出，他只见到他的脸那么可爱， Tetapi Perseus berbeda. 可是贝西斯又不同。 Apa yang ditemukannya itu menjadi perpanjangan dirinya sebagai alat yang digunakan untuk melawan Medusa. 贝西斯他发现了一个工具，可以延伸他的大能来打到这个梅杜 Ini 莎。 menggambarkan kondisi ilmu pengetahuan, saudara. 这个来描述了科资， Segala kemudahan, segala kecanggihan ilmu teknologi 一切科资的复杂， bukan menjadikan manusia tunduk bahkan memujanya. 不是使到我们崇拜他， Bukan lagi melihat itu adalah alat atau berkat Tuhan bagi peradaban kehidupan manusia. 我们不把它视为上帝所赐福给我们的工具，为了我们有更好的生活。 Sehingga kehidupan manusia bukan meninggikan Tuhan, 人类不再高举上帝， tetapi justru meninggikan ilmu pengetahuan. 反而攻击了科资。 Firman Tuhan selalu mengingatkan dan mengajarkan kepada kita. 上帝的话也告诉我们， Amsal pasal 2 ayat 6 mengatakan kepada kita 箴言2章第6节告诉我们， bahwa Tuhan itu adalah sumber hikmat pengetahuan. 耶和华是人智慧知识。 Dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 耶和华是人智慧知识和聪明都由他口而出。 Saudara, ayat ini adalah meletakkan suatu dasar bagi ilmu pengetahuan dan kepandaian dan perkembangannya. 这段经文告诉我们，一切的智慧知识的源头是由上帝而来。 Bahwa segala perkembangan yang ada dan yang akan ada harus bersumber kepada Allah, sumber hikmat pengetahuan. 一切科技的发展和未来的发展都由上帝而来。 Yang Tuhan lakukan adalah di dalam kuasa dan hikmatnya kita tahu. 当上帝的大能和作为，奇妙的作为，我们都知道。 Bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini, menciptakan hukum alam, menciptakan keteraturan. 上帝制造宇宙万物，宇宙自然的规律和持续， Supaya manusia itu menggali apa yang ada di dalam alam ini. 使到人类向大自然探索。 Sehingga Tuhanlah sumber hikmat itu. 上帝是一切智慧的源头。 Dengan pengetahuanlah kita bisa memahami semesta, hukum alam dan segala keteraturan yang Tuhan ciptakan. 透过知识，我们可以明白大自然的规律、持续和一切宇宙的奥妙。 Saudara coba perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 28. 我们看到创世纪第1章28节， Ketika Tuhan selesai menciptakan Adam dan Hawa, 当上帝创造了亚当和夏娃， dikatakan Tuhan memberkati mereka. 上帝祝福他们， Tuhan katakan penuhilah dan taklukkanlah bumi. 你们要遍满全地，要管理一切。 Saudara, ini adalah satu berkat yang Tuhan berikan kepada manusia. 这是上帝赐福与人类的。 Menaklukkan bumi ini bisa berarti bahwa manusia dipercayakan untuk mengelola bumi ini. 就是上帝要亚当和夏娃一切人类去管理这世界的一切。 Untuk semua kebutuhan hidup manusia, manusia menggali sumber-sumber daya yang ada dalam dunia ini. 透过
我们探索世界一切的资源，来为我们的更好的 Dan 生 Tuhan 活。 sediakan 上帝预备这一切， dari manusia pertama sampai pada hari ini kita bisa melihatnya dan sampai generasi seterusnya. 我们看上帝已经为了我们预备这一切，从我们祖宗那一代到现在。 Saudara, kita bisa melihat ya dalam iptek zaman dulu, dalam Kejadian pasal 4 ayat 20 sampai 22. 我们可以从创世纪第4章24节里看到当时的科技的发展。 Ayat itu memperlihatkan iptek zaman dulu yang Tuhan sudah memberkati manusia. 从这一节，我们看见上帝赐福给人类的科学和知识， Dengan anak-anak Lamek, diberikannya kepada anak-anak Lamek. 就是赐给以拉麦的儿子。 Dikatakan di situ Yabal itu seorang peternak. 创世纪4章24节告诉我们，亚巴是一个住在帐篷牧养牲畜的人。 Jadi pada waktu itu ada peternakan, kita bisa bayangkan begitu. 我们可以看那时就已经有牧养牲畜。 Yubal adalah seorang pemain musik, ada seni musiknya di situ. 在犹巴是一个弹弦琴和风琴之人的主师。 Tubal Kain adalah seorang tukang tembaga dan besi. 图巴该隐是铜匠和铁匠的主师。 Jadi Bapak Saudara, apa yang ada dalam dunia ini, Tuhan adalah sumber hikmat dan hikmat itu diberikan kepada manusia. 我们看在世界所有的一切的智慧是从上帝赐给我们而来的， Inilah berkat yang berupa pengetahuan bagi manusia. 这是上帝所赐给我们的恩典。 Seorang penulis buku Albert Greene, 一个作者 Albert Greene， dia mengatakan bahwa pemahaman atas realitas alam semesta ini menjadi satu pengetahuan titik awal. 从我们了解自然现象是知识的开始， Bahwa pengetahuan ini bersifat pengalaman. 是我们的经验而得来的知识。 Ketika manusia merumuskan dalam teori, 从把它们总结出来，成为一个伦理， maka jadilah pengetahuan 成为一个知识， atau pengetahuan ilmiah. 从那里推理出一个知识来。 Dia mengatakan bahwa di dalam dunia ilmu pengetahuan itu kata penemuan itu adalah kata yang tepat. 在科技界里用一个词就是发现， Jadi manusia bukan menciptakan. 人类不是去制造， Manusia itu hanya menemukan apa yang Tuhan izinkan untuk ditemukan. 可是科学家就去发现上帝允许他们可以发现的。 Jadi di sinilah kita melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber hikmat. 所以 Itu. 从这里我们看见上帝是一切智慧的源头， Sumber pengetahuan itu. 一切知识的源头。 Manusia bisa menemukan, bisa ada penemuan baru itu karena diberi izin oleh Tuhan. 一切新的发明发现是上帝允许他们可以发现的。 Jika tidak ada Tuhan sumber hikmat, 倘若没有上帝是一切智慧的源头， maka tidak akan ada semuanya bagi kehidupan dan kemajuan peradaban manusia. 那么人类一切的文明发展就不存在。 Oleh sebab itu, baik saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. 所以我们感谢上帝， Di mana hari ini kita hidup dalam peradaban yang sudah maju. 我们活在一个发达文明的时代。 Ingatlah bahwa semuanya itu adalah berkat Tuhan. 我们要晓得这一切是出于上帝的恩典。 Dari zaman ke zaman semakin maju itu berkat Tuhan. 一代过一代，更加文明、更加进步，是上帝的恩典。 Di zaman kemajuan teknologi ini, baik saudara, 在科技发达的时代， harusnya kita mengagumi Tuhan. 我们更要羡慕上帝。 Terkadang kita salah, kita mengagumi teknologi. 我们是反而去羡慕科技， Oh hebat ya manusia bisa temukan ini ya, ini dan itu. 我们觉得了不起，人类可以做这个，可以发明这个。 Tapi kita lupa bahwa di balik semuanya itu kita harus mengagumi Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa itu. 可是我们忘了去赞扬上帝在预备这一切给我们去发现的。 Baik saudara, kita bisa melihat bahwa Amsal pasal 1 ayat 7 dimulai dengan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. 箴言1章第7节已经告诉我们，敬畏上帝是知识的开端。 Disinilah kita melihat kemajuan teknologi harusnya membawa kita untuk melihat, mengagumi Tuhan yang kita percaya. 本以为科技的发展
发达，可以带领我们更加敬畏上帝。 Dengan memahami Tuhan yang kita percaya, barulah kita bisa melihat teknologi ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. 透过我们敬畏上帝的眼光去看各自的发展，我们才有正确的心态。 Dengan bahasa sederhananya begini, manusia bisa tahu karena Allah yang Maha Tahu memberitahu kepada manusia. 简单的说，类可以知道，因为全知的上帝允许我们知道。 Ya, saudara, inilah yang Amsal katakan bahwa hikmat, kepandaian itu harus dicari, 所以 harus 这箴 ditemukan. 言告诉我们必须寻找、探求知识和智慧。 Seperti dikatakan di ayat 1 dan 2, 如同刚才第1、第2节告诉我们， bahwa hikmat itu adalah kecenderungan hatimu untuk menuju kepada kepandaian. 你要侧耳听智慧，专心求聪明。 Kemudian ayat 3 dan 4, mencarinya, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. 呼求知识，扬声聪明，寻找它如寻找银子，搜求它如搜求隐藏的珍宝。 Jadi Bapak Saudara, kita melihat bahwa ilmu pengetahuan yang ada itu adalah diberikan Tuhan, ada peluang yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menggalinya. 这一切科技的发展是上帝允许科学家去探索的。 Berkat memang disediakan, namun usaha manusia juga diperlukan. 上帝预备了给我们一切的祝福，要我们去寻找。 Ya, saudara, kalau gambaran untuk mencari hikmat ini seperti mengejar harta terpendam, 当我们寻找这一切的知识，如同寻找银子， itu kita bisa membayangkan seperti seorang yang bekerja di pertambangan. 我们可以试想一下，如同那些在采矿的员工， Mereka terus menggali tanpa lelah. 他们一直去挖，在挖掘， Tidak siang, tidak malam menggali apa yang ingin didapatkan. 他们昼夜的在挖，在采。 Untuk menemukan harta yang terpendam, entahkah itu emas, perak, dan lain sebagainya. Mereka menggali kalau kita melihat di pertambangan. 在矿场，我们看他们不断的在采，就是他们要找那些金子或者那些贵重的物质。 Mereka tak kenal lelah, tanpa rasa takut, baik gelap, gerah yang dialaminya, terus mereka lakukan. 不分昼夜，任劳任累，这去在采， Tidak menghentikannya untuk menggali dan menggali. 一切都不拦阻他们正在一直在挖。 Baik, saudara, inilah gambaran hikmat pengetahuan itu. 这是就来诉说我们如何去寻找智慧。 Bahwa ketika Tuhan memberikan itu kepada manusia, 当上帝赐给人智慧， bahwa hikmat itu tidak selalu mudah didapat. 这个智慧不是容易得到的， Harus dicari, dikejar, ada usaha yang serius dan tidak mengenal lelah, bersemangat dan terbuka untuk dipimpin hikmat. 我们必须付出代价，一直去寻找、去追求才可以得到的。 Jadi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari ini 今天 hikmat atau ilmu pengetahuan bukan hanya bicara kepada ilmuwan. 智慧、知识不是只有像那些科学家诉说而已。 Kadang kita melihat ilmuwan itu berjuang keras ya. 我们看见那些科学家，他们拼命。 Ketika COVID, banyak ilmuwan berjuang untuk mencari vaksinnya secepat mungkin. 当新冠肺炎正在蔓延的时候，那些科学家他们拼命的去找这个预言。 Mereka berjuang keras, bahkan ada yang mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan vaksin COVID. 他们有的牺牲了他们性命来找这个特效药。 Ya saudara, inilah sesuatu yang diusahakan, yang dikejar 这是我们所寻找的， dalam pengetahuan itu. 在这个知识里， Kita masing-masing Tuhan berikan pengetahuan di bidang kita masing-masing. 就是按我们的岗位、我们的职位的，我们去劳苦。 Baik seorang pemimpin, pengusaha, pedagang, butuh pengetahuan dan hikmat. 不论你是商人，你是领导的，我们都是要智慧。 Dan jangan berpikir ibu-ibu rumah tangga itu nggak perlu hikmat dan pengetahuan. 不要以为我们是家庭主妇，我们就不需要智慧和知识。 Waktu masak itu perlu pengetahuan untuk mengkreasi dan lain sebagainya. 当我们在煮菜的时候，我们也是要一个尝试如何煮得好。 Saudara, pertanyaannya sebagaimana kita menggali pengetahuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita?
问题是我们如何去寻找上帝已经赐给我们的智慧。 Oleh sebab itu ada pepatah mengatakan bahwa kalimat mengatakan bahwa belajar untuk seumur hidup itu betul. 所以有句话说：“活到老，学到老。” Di bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, gunakan semua itu. 不论上帝信任你在何的哪个地位，你都要在哪个地位发挥。 Ketika kita menggunakannya itulah berkat Tuhan dalam ilmu pengetahuan. 这是上帝赐给我们的一切的恩典。 Seperti dikatakan di ayat 10, pasal 2 ayat 10. 如同第4节里告诉我们， Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. 智慧必入你心，你的魂要以认识为美，以 Sebab 知 itu, 识为美。 sebab itu baik saudara, 所以弟兄姐妹， apakah engkau guru, 你 engkau 身为老 pedagang 师 kecil, 或者做小生意， dalam status apapun, pakai pengetahuan kita untuk lebih baik lagi. 不论你是做什么职业，我们要用我们的智慧知识来发挥荣耀 Apalagi 上帝。 para anak muda yang sedang sekolah hari ini. 何况他们正在念大学、读书的弟兄姐妹， Kadang malas pikir ya jadinya ya. 有的人懒得去思考。 Saudara, gunakan itu anak-anak muda. Daya pikirmu untuk belajar untuk Tuhan pakai. 所以我们必须勤奋学习，使到上帝能重用我们。 Karena itu adalah sesuatu yang perlu dicari, dikejar, diusahakan. 因为我们必须去寻找，去付出代价。 Jangan menjadi generasi yang malas pikir, 我们不要成为懒得思考的一代， malas belajar. 懒得学习。 Sesungguhnya Tuhan mengaruniakan itu bagi kita. Itu berkat 其 bagi 实 kita. 上帝已经赐福给我们一些配备我们去面对新的时代。 Saudara terkasih Tuhan, kita bisa mendapati segala sesuatu itu menjadi berkat Tuhan. 我们可以发现上帝的恩典，到处在我们生活里。 Kemajuan teknologi itu bisa dipakai, misalnya dalam pelayanan gereja. 科技的发展，我们可以利用在我们的教会侍奉里。 Sadarkah kita bisa dengan nyaman beribadah hari ini tidak terlepas daripada kemajuan ilmu pengetahuan, bukan? 我们今天可以舒适坐在这里敬拜上帝，也是因为科技的发展。 Saudara bayangkan jikalau puluhan tahun yang lalu tanpa AC, tanpa penerangan, tanpa LCD, 我们可以试想一下，我们如果活在几十年以前，没有冷气，没有这个 LCD， jikalau itu masih tetap di zaman sekarang, apa yang terjadi dengan kita? 如果还停留在那一阶段，到现在我们敬拜，你可以试想一下， Gereja tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apa yang terjadi? 教会没有跟科技的发展的脚步同行，我们可以试想， Mari kita melihat semuanya itu. 我们再看这一切， Itu berkat Tuhan bagi kita. 这一切都是上帝赐福给我们 Kita 的， bersyukur kepada 我 Tuhan. 们要感恩。 Dan kita melihat bahwa segala pengetahuan itu, 我们看这一切的知识， Amsal mengatakan itu harus bermuara kepada hidup takut akan Tuhan. 一切的源头就是以敬畏上帝。 Ya, saudara, ini perlu dibangun dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan saat ini. 我们必须建立在这一切基础上，在科技的发达里。 Ketika manusia mencari pengetahuan, mengejar pengetahuan, berilmu pengetahuan, 当人类在探索、在寻找新的知识， harus menuju kepada satu sikap, yaitu takut akan Tuhan. 就是要迈向敬畏上帝的态度。 Ya, saudara, kita kenal Albert Einstein. 我们知道爱因斯坦， Dia berkata ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. 这个知识没有宗教就等于瞎眼，宗教没有了知识如山瘸子。 Saudara, ini sejalan apa yang dikatakan oleh Amsal. 这如箴言所说的， Bahwa di tengah hikmat dan pengetahuan itu harus mengarah pada hidup takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan. 在一切知识和智慧发达里，我们必须有敬畏上帝的态度。 Bahaya besar mengancam ilmu pengetahuan jika tanpa takut akan Tuhan. 在科技的发达里，没有敬畏上帝是一个很危险的， Tanpa pengenalan yang benar di hadapan Tuhan. 没有真正的认识主是很危 Ya, 险的。 saudara, Alkitab memberikan satu teladan seorang tokoh yang sangat baik.
圣经告诉我们有一个圣经人物的例子， seorang yang punya ilmu pengetahuan, 他有很广的知识， tapi hidupnya takut akan Tuhan. 可是他敬畏上帝， Dan bahkan melalui hidupnya dia memuliakan Tuhan. 透过他的生活，他可以荣耀上帝， Dia adalah Daniel. 就是但以理先 Jadi 知。 saudara, menurut arkeologi, 考古学家告诉我们， ketika Daniel masuk ke kerajaan Babel, 当但以理进入巴比伦国王里， dikatakan Daniel itu dididik ya. 他在那里受培训。 Diperkirakan dalam penemuan itu bahwa di Babel itu pada waktu itu sudah ada sekolah, ada perpustakaan. 当时的巴比伦，他们有学校，有图书馆， Bahkan Babel itu memiliki sekolah dan perpustakaan yang terbaik pada masanya. 巴比伦有当代最前辈、最大最好的图书馆。 Mereka punya pengetahuan tentang kedokteran sudah ada. 当时的巴比伦已经有了医学、 Astronomi, matematika, arsitektur, 天文学、数学和建筑学， dan teknologi yang jauh lebih unggul daripada orang Yahudi. 他们比当时的犹太人更文明、更进步。 Tapi kita melihat bagaimana Daniel ketika berada di Babel. 可是我们看但以理进入了巴比伦， Dia memang sudah Tuhan karuniakan pengetahuan, kemudian dididik lagi menjadi lebih berpengetahuan. 他本身是已经很有智慧、知识的人，可是到了巴比伦，他又在受培训。 Di dalam kepengetahuannya, kepintarannya, dia juga mengalami tantangan iman, kita tahu. 在他一切的聪明智慧里，他也面对了很大的挑战。 Ketika disediakan makanan dan minuman dari raja, 当王的用膳预备给他吃， ada kemungkinan makanan dan minuman itu adalah makanan yang haram bagi Daniel, sehingga dia tidak memakannya. 对但以理而言，这些美好的佳肴，是不洁净的。 Kita melihat Daniel tidak terlena dengan kenikmatannya di istana 他不被这些美味的佳肴所吸引， untuk bergantung pada Raja Babel. 来倚靠巴比伦王。 Dengan hikmatnya dia memilih dengan baik dan benar, 他以智慧来正确的判断， sehingga dia menolak makanan dan minuman raja. 所以他拒绝王所赐给他一切的事物。 Kita tahu kisah Daniel tidak hanya sampai di situ. 我们知道但以理的故事不停 Ada 在这 tentang 里而已。 Daniel masuk gua singa yang seringkali cerita yang sangat populer. 我们所熟悉的但以理被丢在狮子坑， Karena dia berdoa 3 kali sehari. 只有因为他一天3次的祷告敬拜上 Dan saat 帝。 itu ada perintah tidak boleh berdoa kepada Allah apapun kecuali kepada kaisar, kepada raja. 因为当时有一个新的禁令，不论任何人不可向别神祷告祈求，除非对王祈求。 Saudara, kalau kita membaca kitab Daniel, kita temukan 3 pemerintahan bangsa yang berbeda, tapi Daniel tetap dipercaya sebagai orang yang berpengetahuan. 从但以理书我们看见，但以理被3个王朝、3个不同的朝代来重用，变成重臣。 Ini tidak mudah, saudara. Kadang pemerintahan berganti langsung dilengserkan, tapi Daniel tetap dipercaya dengan 3 pemerintahan yang berbeda bangsa. 我们看见改朝换代，可是但以理仍然被重用。 Kita lihat puncak peristiwa ketika Daniel selamat dari gua singa. 我们看但以理从狮子坑被上帝拯救。 Di situ Raja Darius mengatakan bahwa semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. 大流王就告诉所有的百姓，必须敬畏但以理的上帝。 Saudara, kita melihat dari satu sisi memang spiritual Daniel, tapi satu sisi kita melihat Daniel memakai ilmu pengetahuannya untuk memuliakan Tuhan. 我们看见有一方面但以理的灵命的坚强，可是另一方面但以理利用他所得到的智慧来荣耀主。 Daniel tidak berkoar-koar untuk bertobat, tidak, tetapi dengan ilmu pengetahuannya, dengan hidupnya dia memuliakan nama Tuhan. 他没有在哪里呼喊着你们要悔改相信主，可是透过他的拥有的知识，克知他来荣耀上帝。 Dan kita melihat Yesus Kristus adalah hikmat Allah. 我们看耶稣就是上帝一切的智慧。 Kolose pasal 2 ayat 3 mengatakan sebab di dalam dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. 我们看在哥罗西书第2章，所有的
一切智慧知识都在它里面藏着。 Yesus bertumbuh dengan hikmatnya, dikatakan oleh Injil Lukas. 路加福音告诉我们，耶稣他增长他的智慧，他的灵命也增长。 Yesus adalah guru yang bijaksana. 耶稣是我们伟大的老师， Yesus mengklaim bahwa tingkah lakunya itu mempresentasikan hikmat Allah. 他一切所表露的是表明上帝的智慧。 Hikmatnya melebihi hikmat Salomo. 耶稣的智慧超越扫罗摩的智慧。 Saudara, kita melihat pengajaran Yesus, keteladanan Yesus. 当我们看见耶稣的榜样，还有耶稣的教导， Dengan hikmatnya kita melihat satu karya yang Yesus lakukan di kayu salib, yaitu penebusan umat manusia. 我们透过耶稣在十字架的救赎，我们看见耶稣的智慧。 Saudara, inilah hikmat yang memuliakan Tuhan, 这是荣耀上帝的智慧 yang，sudah Yesus Kristus tunjukkan lebih dahulu kepada kita. 耶稣已经证明给我们看了。 Saudara, apa yang kita pelajari dalam hal ini? 从这里我们可以学习到什么呢？ Bahwa ilmu pengetahuan adalah berkat Tuhan bagi kehidupan kita. 知识和科学是上帝祝福人类的， Jangan sekali-kali memberhalakannya. 可是我们不可以把它崇拜这些科知， Lebih percaya ilmu pengetahuan yang dapat salah. 我们更信这些科学知识可能会错的， Dibandingkan mempercayai Tuhan yang tidak pernah salah. 胜过我们相信那不可能犯错的上帝。 Kemajuan ilmu pengetahuan jangan menghalangi kita untuk mengenal Allah. 科学的发达不要阻碍我们去认识主， Yang kemudian mungkin akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. 反而会带领我们陷入最终。 Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. 我们要感谢主， Kita hidup dalam peradaban yang begitu maju saat ini. 我们活在这样发达的文明时代， Pernahkah kita bersyukur untuk hal ini? 我们要感谢主。 Selama ini kita hanya menikmati apa yang maju, bukan? 我们只有去享受一切的进步。 Kita melihat kecanggihan di mana-mana, kita hanya menikmatinya tanpa kita melihat ini semua berasal daripada Tuhan. 我们忘了要感谢主，这一切的进步来自于上帝。 Dan kemajuan ini mari kita pakai untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. 我们透过这些的进步来更爱主。 Saya pikir Amsal tidak salah. 我想箴言不会错， Bahwa sejak dahulu sampai sekarang dan seterusnya. 从以前到现今到后来 Bahwa 将来， ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. 人类一切的知识， Kehebatan apapun yang ada dalam pikiran dalam kehebatan pikiran dari Bapak Ibu Saudara. 不论你何等的高智商和聪明， harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. 你一切的智商都要用于来赞美主。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福我们， Mari kita 我 berdoa. 们进入祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你，愿我们降服在主你大能里。好到今天，我们可以看见、了解主，我们活在享受这一切的科技发达里，我们不忘记主，这一切都是来自主的恩典，直到我们更加亲近主，更加敬畏上帝，我们更加了解我们的有限和无能。主啊，求主祝福我们，直到我们可以利用这一切我们上帝给我们拥有的来荣耀主，来敬畏上帝，度敬虔的生活，把一切的荣耀归给主，奉主耶稣基督圣名祈求，阿门。 Amin.